Lepas ni kalau ada peluang nak buat kebajikan, nak lepas ke dah ni? Tak, banyak sikit ambil. Esok pi ke hari Jumaat tabung tu, bubuh lebih sikit. Ni duduk RM1 tu. Baik kelas RM1. Bubuh RM1. Betul kelas RM1. Rokok seminggu RM4. Cukup tak rokok seminggu RM1? Cukup tak? Maklum agak-agak suami maklum hisap rokok tu seminggu RM1 cukup tak? Tak cukup. Bagi dekat masjid RM1. Sebulan RM4. Tak apa, tak ada masalah. Hang pun nanti masuk syurga padangan RM1 tu. Silap-silap masuk sebelah kaki, ada bijak lagu tu. Masuk sebelah kaki, malaikat tutup. Woi, buka. Awak malaikat kata, dia ingat apa? Baru sebelah yang masuk, padang RM1, malaikat kata. Maklum dalam surah Ad-Duha tadi Allah Ta'ala kata apa dia? Wa amma sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang pergi minta derma, jangan duk herdik dia. Ni masalah kita bila orang minta derma, ni tak betul lah, ni bohong lah. Kucing main miau. Hash. Hash. Tak zat makan dah. Kucing bukan dia kerti kenyang. Tuan-tuan, kita nak masuk syurga melalui pintu pertama, tak ada lepas dah palung. Solat tak lepas dah. Sebab tu kita nak masuk syurga atas apa ni? Yang Allah Ta'ala nak bagi rahmat kepada kita atas apa ni? Sebab tu Allah Ta'ala kata jaga rukun Islam yang saya duk abang tadi. Yang ketiga rukun Islam itu apa dia? Mengeluarkan zakat. Bukan zakat, zakat. Tu yang kata sistem zakat, sedekah, infak, zakat, wakaf. Apa dia makna zakat ni maklum? InsyaAllah yang tu kita sambung pada pertemuan yang akan datang lah. Untuk malam ni cukup sekadar tu dululah. Jam pun 9.30 dah. Duk janji 8.45 sampai 9.30. Jadilah cukup sekadar ni dulu. Saya duk tulis ni panjang lagi nak cakap ni. Ada tulis tu daging kangaroo dengan kuda. Ada poin nombor 5 tu tapi tak ada sebut. Lepas tu dia tulis lagi bawah tu macam-macam lagi lah. Jadi untuk malam ni cukup sekadar ni dulu. Kesimpulan daripada ceramah saya ni malam ni sejam lebih ni, apa dia saya nak abang? Yang pertama tuan-tuan, hidup ni yang pertama saya nak bagi tahu, kita ni boleh nak cari kemewahan hidup di dunia. Kita boleh. Sebab tu dalam sistem rukun Islam tadi dia ada sistem zakat. Daripada salah satu daripada rukun Islam tadi mengeluarkan zakat. Saya nak tanya maklum-maklum, zakat ni yang awak keluar, orang susah ke orang kaya? Orang kaya awak keluar kepada orang susah zakat. Maknanya Islam ni menafikan dah hak umat dia untuk jadi kaya. Silalah jadi kaya. Jangan lupa Allah Ta'ala sudah. Yang keduanya nak bagi tahu apa dia? Poin yang kedua, hidup kita ni kalau nak jadi elok, jangan lekang daripada 5 rukun Islam. Kaji satu-satu rukun Islam. Kaji satu-satu. Segala masalah yang ada dalam dunia ni tuan-tuan, kalau balik kaji kepada rukun Islam, pegang betul-betul rukun Islam yang kelima, yang 5 ni, selesai masalah. Dan yang ketiga, poin saya apa dia tadi? Dalam hidup ni kena banyak-banyak fikir. Setiap hari fikirlah. Aku ni kalau mati, apa dia amalan yang aku buat yang Allah Ta'ala nak pandang aku di akhirat kelak? Kena fikir tuan-tuan. Kalau tak fikir tu duk rasa baik lagu tu. Sebab apa kita duk rasa baik? Oh duk rasa baik sebab kita tak nak fikir kata kita ni bukan baik. Saya sebagai ustaz, saya bukan baik. Ustaz baiklah ustaz, tahu mana? Ustaz baiklah ustaz tu ustaz, tahu mana? Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan yang duduk di bawah lebih mulia daripada saya yang duduk bercakap. Cuma lebih saya malam ni dah orang suruh bercakap. Tu je lebih. Di sisi Allah, mungkin tuan-tuan lebih hebat daripada saya. Fikir. Dan yang keempat maklum, yang keempat, poin saya yang terakhir tadi saya sebut apa dia? Yang keempat, Allah Ta'ala bila dia sayang kepada kita, bukan Allah Ta'ala limpahkan kita dengan harta benda. Tak. Allah Ta'ala bila dia sayang kita, bukan dia bagi kita sihat. Tak. Ada manusia dia sihat tuan-tuan, tapi Allah Ta'ala murka. Nama dia Fir'aun. Kenal Fir'aun? Hak maklum duk pergi Mesir, dia cari Fir'aun. Orang pergi Mesir cari ulama, dia pergi Mesir cari Fir'aun. Turun-turun airport tu, keluar tolak troli keluar, jumpa dengan budak Mesir.
Fir'aun duduk tanah Fir'aun. Dia kata, bukan dia nak tanya maqam Imam Syafi'i, Universiti Al-Azhar duduk tanah, tak. Fir'aun dan Fir'aun. Fir'aun ni tuan-tuan, dalam hikayat cerita, yang kata sihat Fir'aun ni, dalam hidup ni dia tak pernah batuk, punya sihat. Fir'aun dalam hidup tak pernah batuk. Bukan kata nak sakit lain, batuk benda. Makna apa dia Fir'aun dalam hidup tak batuk? Makna dia Fir'aun tak isap rokok. Isap rokok tu betul. Ada Pak Long tu, saya ada abang dia isap rokok. Ui, kuat dengan isap rokok ni. Kanan ni rokok, kanan ni nak habis, kiri cucuk lah. Orang ni isap habis, tuan tak zat semak sejam baru sama mula, dia ada. Kiri kanan ni nak habis, kiri cucuk lah. Makna ni habis, dia sambung. Tahu pula ni. Tu dia duduk batuk, keng. Saya kata, sudahlah Pak Long, duduk isap rokok apa, ambil duduk batuk terus. Dia kata, kucing tak isap rokok pun batuk, dia kata. Kata orang tuan ni, memang pandai payah. Kau suka hang, ha? Fir'aun tak pernah batuk, sehat dia. Adakah Allah Ta'ala sayang kat dia? Tak. Lepas tu nak ukur Allah Ta'ala sayang kita ataupun tidak dekat mana Pak Long? Allah bila sayang hamba dia akan bagi hamba dia peluang untuk buat kebajikan. Lepas ni kalau ada peluang nak buat kebajikan, nak lepas ke dah ni? Tak banyak, sikit ambil. Esok pi ke hari Jumaat tabung tu, bubuh lebih sikit. Dia duduk RM1 tu. Baik kelas RM1. Bubuh RM1. Betul kelas RM1. Rokok seminggu RM4. Cukup tak rokok seminggu RM1? Cukup tak? Maklum agak-agak suami maklum hisap rokok tu seminggu RM1 cukup tak? Tak cukup. Bagi dekat masjid RM1. Sebulan RM4. Tak apa, tak ada masalah. Hang pun nanti masuk syurga padangan RM1 tu. Ha? Silap-silap masuk sebelah kaki. Dia bijak lagu tu. Masuk sebelah kaki, malaikat tutup. Woi, buka. Awak malaikat kata, dia ingat apa? Baru sebelah yang masuk, padang RM1, malaikat kata. Jadi, benda ni yang saya sebut, mudah-mudahan ada iktibar, ada manfaat untuk kita bersama, dan ada kebaikan yang dapat kita ambil untuk kita balik dan beramal insya-Allah taala minal aminin. Jadi cukuplah sekadar tu dulu malam ni, melawak pun dekat sejam setengah lah tuan-tuan. Melawak pun sejam setengah lebih dah kita ceramah ni. Jadi cukuplah, melampau lah. Kalau cakap sampai 2 jam mampu ya. Dan kalau cakap sampai pukul 10 pun malam ni, bukan boleh masuk syurga lagi. Betul tak? Mau ceramah bagi 12 malam, keluar daripada pintu tu terus masuk syurga, tak apa. Dia nak balik, saya pula nak balik malam ni, nak bertolak balik ke KL, esok baru balik ke Kedah. InsyaAllah lah, nak panjang umur rezeki, tak tahu dah nak jumpa bila pula kita jumpa lah. Kalau tak ada apa, saya ingat dalam bulan 3 kot, saya ada jemputan dekat dengan Port Dickson bulan 3 ni, tak silap saya. Jom Ustaz, jom apa saya Kedah boleh mai. Bukan tuan-tuan kat tepi ni, tak tepi. Dia cukuplah, saya dah ceramah melawak pun 17 tahun. Saya mula ceramah umur saya 13 tahun. Lah umur saya 30 tahun. 30 maklum, walaupun muka nampak macam 48. Ada satu pakcik tu dia tanya saya, Ustaz ada lagi 50 haram? Saya kata orang tua ni. Bukan buta mata, buta perut ni, kata orang tua ni. Nasib saya adalah umur muda muka tua. Saya mula ceramah umur 13, lah umur saya 30. Makna berapa tahun dah saya ceramah? 17 tahun baru sampai ke surau tuan-tuan sekali. Maknanya nak jumpa pula bila? 17 tahun yang akan datang tuan-tuan, insya-Allah. 17 tahun daripada sekarang lah kita jumpa insya-Allah. Nah, wallahu alam, saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada terkasar bahasa, terlanjur bicara, terlejak kata, lewat sikit tadi, minta maaf banyak-banyak lah tuan-tuan lah. Yang mana rasa nak marah tu tarik balik lah. Sebab saya bagi tahu dah awal tadi, ada orang marah saya sampai lewat 3 hari lepas tu meninggal. Jadi saya tak mau benda tu berulang pada malam ni lah. Saya tak mau berulang. Ni kucing ke rimau ni, nampak kulit macam rimau ni. Hanya tutup wali yang ceramah datang main dengar kan, kucing. Jadi sebelum saya nak tangguh, satgi habis ceramah, satgi habis kuliah apa nama tuan-tuan semayang fardu isya, saya dah jamak dah. Jamak bukan jimak, jamak. Silap sebut nak lari makna. Jadi habis satgi tuan-tuan tengok dah dekat pintu keluar belah Maklum, belah Pak Long apa semua ni, saya bersama dengan tim Yayasan Ar-Riyadah. Apa dia Yayasan Ar-Riyadah ni Ustaz?
Saya di Kedah tu maklum, saya di amanah dan dipertanggungjawab untuk menjaga sebuah NGO, Yayasan Ar-Riyadah. NGO yayasan ni tuan-tuan, kita jalankan dua aktiviti, iaitu pendidikan dan kebajikan. Yayasan Ar-Riyadah ni kita ada pelajar kita seawal usia 5 tahun. Mereka masuk mengaji dengan kita dan mereka boleh sambung sampai habis diploma. Yayasan Ar-Riyadah ni kita punya sistem pendidikan, kita ada pra-tahfiz, ada mahat tahfiz dan ada peringkat diploma. Jadi mereka yang duk mengaji ni tuan-tuan, sebahagian besar mereka ni tidak membayar apa-apa. Kita tanggung. Orang nak mengaji agama, Nabi kata bantulah orang yang nak belajar agama walaupun dengan hang bagi sebatang pen. Dia orang nak mengaji agama, hang nak hafal Quran, saya ambil, saya belah. Lepas tu yang kedua, kita duk buat pula kebajikan. Ada anak-anak yatim yang kita belah, cuma tak pi dukung anak yatim tu balik duduk dengan kita. Contoh, mak ayah meninggal, dia duduk dengan Tok Wan. Tok Wan duk belah dia, kita bagi sebulan 200 sebulan. Mak ayah meninggal, duduk dengan pak saudara, 200 kita bagi sebulan. Lepas tu ada orang susah, asnaf yang sakit, kanser, hilang kerja, tak ada duk kerja apa, kita biaya anak-anak dia apa semua. Inilah aktiviti. Macam COVID baru ni yang PKP itu kan, semua pakat tak makan, yang tak ada apa nak makan. 3,000 keluarga kita pergi bagi sumbangan, habis beratus ribu. Jadi malam ni saya nak buka peluang lah kat tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa ada sikit duit ringgit tuan-tuan nak hantar untuk akhirat, tabung ada dekat luar sana, ambil duit bubuh. Nah, kalau ada lah, kalau tak ada, tak duduk buh lah. Tapi saya pengalaman di Penang satu kali, satu surau tu, ada lepas ni duit ada, tapi dia lintas kot tabung tu, dia tak buh. 2 hari ya tuan-tuan meninggal. Jadi malam ni saya dah bagi peringatan dengan harapan agar tuan-tuan tak mengikut jejak langkah tersebut kan. Bukan saya nak ugut, cuma peringatan. Nak try, cuba malam ni tengok. Nak tengok lusa nak hidup ke tak. Ni bukan ugut. Orang kata ustaz ni kalau ugut mati ada. Bubuhlah. Nak asailu 'alal bar hadiyatun minallah. Dan atas tabung tu ada buletin yayasan. Ambil bacalah buletin tu. Dan dalam buletin tu kita letak satu amalan selawat. Selawat ni maklum baca lepas sembahyang, selawat melepaskan diri daripada kesulitan. Dalam hidup ni ada kesulitan macam-macam, beramallah insya-Allah. Yang kedua, tengok di luar sana, saya pun tak pasti sama ada meja jualan tu ada di luar sana kot dekat kereta saya tu, dan tapi tengok saya ada bawa borang. Saya nak bagi peluang pada malam ni, siapa yang rasa dia nak ambil anak-anak angkat di kalangan pelajar tahfiz. Maklum fikir aku ni lah, kita tak ada keturunan yang hafal Quran, anak ke cucu ke tak ada. Lah kita ambil satu orang budak, kita taja dia tiap-tiap bulan, bagi dia mengaji agama, harapan dia ni duk mengaji Al-Quran ni dapat syafaat dekat kita di akhirat kelak. Anak angkat ni macam mana? Tuan-tuan, taja tiap-tiap bulan. Kita ada 20 orang pelajar tahfiz, kita ada 10 orang di peringkat diploma, kita ada lebih kurang dalam 80 orang di peringkat pra-tahfiz. Tuan-tuan nak bagilah. Saya nak ambil macam mana ustaz? Maklum, tajalah. Bayar yuran mereka. Banyak mana? Saya tak ada banyak ustaz. Saya nak bagi RM10 setiap bulan boleh? Boleh. Kita buat pemotongan duit dalam akaun bank. Auto debit. Saya tak banyak ustaz, tapi saya nak bagi RM10 sampai saya mati. InsyaAllah. Habis budak-budak ni keluar, mai budak-budak baru terus berterusan. Kalau tuan-tuan dan jaga 4, 5, 6 orang budak, 4, 5, 6 orang budak ni tuan-tuan duk hafal Quran banyak mana pahala dapat di akhirat kelak. Saya nak buat macam mana ustaz? Pergi dekat staf saya, ambil borang. Borang tu jangan bawa balik. Tak apa, saya balik, saya isi, esok saya pergi hantar dekat bank. Tuan-tuan pergi hantar surat borang tu dekat bank. Bank terajang keluar dengan surat tu dengan tuan-tuan kali dia tendang. Sebab borang ni yang boleh proses hanya bahagian kewangan Yayasan Ar-Riyadah. Bank tak boleh proses. Makna kena isi tinggal. Letak nama, nombor telefon, nombor IC, akaun bank, berapa ringgit, sign. Had nombor 2, borang nombor 2 tu sign saja, jangan isi apa. Sebab yang tu kita nak hantar dekat bank negara, kena isi guna komputer. Tulis tangan, borang tu reject. Banyak mana boleh potong ustaz? Minimum RM10. Oh, saya ingat nak bagi sebulan RM1 tak boleh. Mata mesin tu nak potong tak lepas. Saya dia pendek sangat. Dia paling rendah pun RM10 dia boleh potong. Mau RM1 dia duk potong tak lepas, tak kena tunggu maklum kan.
Di siapa yang rasa nak buat, yang ni yang konsisten tiap-tiap bulan buat, boleh isi borang. Dan yang terakhir di luar sana juga saya dah bawa produk yang saya dah buat, iaitu Top Koko. Minuman coklat yang dicampur koko, kurma, madu, badam dan bali, dan serbuk dia diterapi oleh ulama. Khasiat dia apa dia ustaz? Khasiat dia yang pertama, siapa minum hilang dahaga. Itu banyak dah orang duk cerita kat saya, tuan-tuan. Saya buat produk ni dulu saya duk pergi ceramah. Orang duk rajin bawa ayat, ustaz tolong baca ustaz dekat ayat ni ustaz untuk anak saya, ustaz tolong baca ustaz ayat ni untuk cucu saya, degil apa semua. Jadilah kita buat produk ni, kita campur koko, kurma, madu, badam dan bali. Lepas tu kita baca doa. Saya minta tutup guru ni baca doa dekat sabuk dia ni. Sebab tu beli jangan balik duk langkah. Tuan-tuan ada tak masalah anak ni dia ni degil? Ada ustaz, bagi dia minum. Ni anak-anak tuan-tuan nak masuk sekolah dapat 2-3 hari lagi ni, bagi dia minum. Kecerdasan ni. Saya duk bela budak tahfiz kadang-kadang main nak apa pun lambat apa kita bagi, dengan izin Allah berubah. Pak Long. Ni Pak Long pula nak bagi anti kepada nyanyuk. Tahu nyanyuk? Oi kacau nyanyuk. Dia main surau bawa bini dia, bawa balik bini orang. Dia buat nyanyuk lagu tu. Kena ke dia? Amalkan minum. Harga dia sekilo 19, setengah kilo 10 ringgit. Yang satu bungkus 20 secet 20 ringgit. Boleh belilah di luar sana insya-Allah. Nah, wallahu alam, cukup sekadar ni dulu. Saya minta maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap, dan terima kasih banyak-banyak kepada pihak surau yang sudi membuka ruang dan menjemput saya hadir ke surau ni. Saya tak pernah rasa mai ke sini sebagai, setiap tempat saya pergi saya tak pernah rasa sebagai tetamu. Saya rasa saya sebahagian daripada penduduk di tempat tersebut, termasuk malam ni. Ni saya rasa maklum-maklum ni macam makcik-makcik saya, macam mak-mak saya, Pak Long, macam pakcik, macam ayah saya apa semua. Kalau saya ada salah dan silap sepanjang ceramah ni, minta maaf banyak-banyak lah nak. Sebelum saya mai tadi, saya tak ada musuh dengan tuan-tuan. Saya nak balik pun saya tak mau bermusuh dengan tuan-tuan. But kalau kita tak jumpa di dunia, kita nak jumpa pula di akhirat kelak. Saya berjanji depan tuan-tuan, kalau dari saya nanti Allah Ta'ala takdirlah insya-Allah duduk di dalam syurga. Saya tengok muka-muka maklum Pak Long ni nak luar syurga, saya akan hulurkan tangan, tarik masuk dalam. Yang mana yang saya kenal yang pakai face mask, saya tak perasan, saya tak tarik lah. Sebab tak nampak muka. Hak tak pakai tu saya tarik lah. Tengok duduk luar, saya hulurkan tangan, pegang, saya nak tarik masuk dalam. Tapi kalau tuan-tuan pula duduk di dalam, saya pula duduk di luar, tengok-tengok, oi Ustaz Usam, tolonglah hulurkan tangan, tarik saya masuk dalam. Boleh ataupun tidak? InsyaAllah. Tapi saya duduk nampak berat macam saya duduk dalam, tuan-tuan duduk luar, saya duduk nampak berat lagu tu. Tak apalah, saya tariklah. Terima kasih kerana mai, panggil saya mai. Dan saya datang pula malam ni bukan kerana saya dijemput oleh tuan-tuan, tetapi sebenarnya jemputan malam ni daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk saya datang jauh daripada Kedah ke Negeri Sembilan ni, ke Seremban ini, untuk bercakap berkaitan dengan agama. Ini kedatangan saya. Sebab tu saya tak pernah minta apa-apa nak main ke sini. Duit banyak mana orang dia panggil saya ceramah, saya tak pernah minta duit. Sebab saya faham yang jemput saya bukan pihak surau. Yang jemput saya bukan AJK Masjid. Yang jemput saya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa dia yang menjemput tuan-tuan datang malam ni? Allah. Di pertemuan kita pada malam ini, kita doa dengan rahmat, dengan ikatan kasih sayang dan ikatan keberkatan dan ukhuwah yang kita jalinkan pada malam ini, insya-Allah berkekalan sehingga ke akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء
ma la yakshifuhu ahadun ghairuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.